Kalau lambat sikit, tension. Orang tegur sikit, koyak. Bos bagi kerja lebih sikit, terus nak resign. Selamat datang ke Siri Kepimpinan. Ramai orang muda hari ini yang dia nak semua benda cepat, dia nak semua benda dapat macam mana dia nak. Kalau lambat sikit, tension. Orang tegur sikit, koyak. Bos bagi kerja lebih sikit, terus nak resign. Ada masalah, gaduh dengan orang atau bersalah faham dengan orang, terus tak boleh nak maintain hubungan tu, terus nak putus. Dan sampai ke tahap benda-benda kecil pun terus nak cut off, nak healing sampai pagi, orang kata kan. Dan ini satu fenomena yang cukup merisaukan. Lagi-lagi dalam dunia sosial media ni, kita banding dengan orang, tengok orang lain pakai barang ni, orang lain pakai gadget yang paling baru, pergi travel tempat yang paling mahal, dan kita rasa kita lemah, kita ni tak ada keupayaan, tak ada kompetensi nak hidup, tak ada sifat cekal tu, daya tahan tu tak ada. Dan ini sebenarnya satu krisis yang mungkin tak pernah dilihat 20 tahun sebelum ni. Dan ramai orang yang sedar bahawa Gen Z ataupun generasi yang terbaru ni sangat luar biasa dan sangat susah untuk diuruskan sebab emosi mereka sangat rapuh, hati mereka terlalu tisu, orang kata. Dan bila kita sebut tentang benda ni, kita tak nak menghukum, kita tak nak mengeruhkan lagi keadaan, tapi kita nak cari solusi. Apakah sebenarnya teladan ataupun inspirasi yang diperlukan oleh generasi baru ataupun generasi yang semua benda instant ni? Bukan hanya maklumat, makanan pun instant, semua instant ni hidup sampai jadi macam tak bertapak di bumi yang nyata. So kalau kita lihat satu peristiwa dalam sirah Nabi SAW, ada seorang anak muda yang dia level influencer. Dia pakai baju yang tak jual di butik pun, custom tailored, mak dia tempah daripada Yaman. Kasut dia pun dijahit khas untuk dia. Budak-budak lain yang jadi follower dia nak cari pun tak boleh nak beli, sebab nak kena kaya sampai tahap tu baru dia boleh beli. Dan bila dia pakai minyak wangi, dia lalu kat satu jalan, orang dah tahu dah dia ada dekat situ sebab minyak wangi dia premium. Dan kita boleh bayangkan karakter macam ni, kalau diuji sikit, di reject sikit, dia akan koyak, dia akan healing sampai pagi. Tapi Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi, muda belasan tahun, terkenal, ikon, influencer. Kalau dia ada social media waktu tu, followers dia millions, mention dia tak payah cakap berapa banyak. Tapi satu hari dia terdengar ada seorang Nabi diutuskan dan dia mengajar cara hidup yang baru dan keimanan yang baru. Dia sendiri rasa curious. Orang muda kena ada rasa ni, rasa nak tahu, rasa nak cari meaning dalam hidup. Bukan sekadar healing, kena cari meaning dulu. Dan dia pergi jumpa Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW cerita kepada dia tentang syurga dan neraka. Dia masuk Islam. Saudara-saudari, adik-adik yang saya kasih sekalian, kehidupan dia berubah 180 darjah selepas itu. Apabila ibu dia dapat tahu dia masuk Islam, ibu dia hentikan semua sponsorship. Tak ada duit, tak ada credit card, baju-baju mahal semua kena tinggal. Dan Mus'ab bin Umair hidup macam orang miskin, dan mak dia selalu ugut dia, bagi tahu, kalau kau masuk Islam, aku akan ambil semua ni, tapi kalau kau balik semula kepada agama nenek moyang kita, aku akan bagi lebih daripada ni. Kau akan jadi anak muda yang paling kaya dekat kota Mekah ni. Tapi disebabkan dia dah dapat kebenaran dan meaning yang dia pegang tu, dia di-reject oleh siapa pun, dia cekal. Sehingga kan ketika Nabi SAW nak hijrah pergi Madinah, Nabi nak kena hantar satu orang ni yang boleh pergi ke Madinah dan bina masyarakat Madinah tu sebagai persiapan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan Nabi hantar siapa? Nabi hantar Mus'ab ibn Umair. Pada ketika ini, daripada hidup tinggal di rumah yang paling mewah, pakai gadget yang paling latest, pakaian yang paling fancy, dia jadi orang yang pakaiannya compang-camping, hidupnya paling sederhana, dan dia malah dilaporkan, diriwayatkan dalam sirah, hanya ada 2 pasang baju, tu je. Dan dia melalui rejection demi rejection, hidup dia sangat susah, tapi dia sangat kuat dan cekal. Sehingga ke satu masa ketika Nabi dah berhijrah ke Madinah, Nabi tengok Mus'ab dalam keadaan yang sangat
kekurangan pakaian dia dan sebagainya. Kulit dia dulu lembut kan, pakai lotion ke apa tak tahu. Sekarang ni keras, kering, tak nampak macam orang yang pernah hidup mewah. Nabi SAW kata kepada para sahabat, Mus'ab ini, pengorbanan dia sangat besar. Dia tinggalkan segala kemewahan dan dibina kecekalan demi keimanan ni, dan dia bertahan. Sehinggalah ketika Mus'ab bin Umair meninggal dunia dalam perang Uhud, dia meninggal dunia kerana dia mempertaruhkan ataupun menawarkan nyawa dia sebagai ganti agar Nabi SAW tidak terbunuh. Dia distract para tentera yang sedang menuju nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Dia tarik ke arah dia dan mereka potong tangan kanannya, potong tangan kirinya, dan mereka tikam Mus'ab bin Umair, meninggal dunia, syahid dalam perang tersebut. Dan apabila Nabi datang habis perang tengok nak kafankan Mus'ab bin Umair, apabila ditarik ke bahagian kepala, kaki nampak. Bila tarik ke bahagian kaki, kepala nampak. Kain nak kafankan dia pun tidak ada. Dan Nabi SAW puji Mus'ab bin Umair sebagai satu orang yang sangat cekal dan sangat kuat. Dia bukan hanya kuat mental dia, dia boleh, sebab para sahabat lain yang didera ni, mereka rasa kita tak pernah rasa nikmat senang, mudah, hidup mewah macam Mus'ab. Macam mana Mus'ab ada ketahanan mental, boleh tahan benda ni, boleh tahan perubahan hidup daripada senang kepada susah demi sebuah kepercayaan. Dan juga dia ada kekuatan fizikal. Dia bukan hanya mental dia kuat, tapi dia lemah, duduk rumah, duduk main komputer, tak buat apa, lembik. Tak. Dia kuat, dia cekal, fizikal dan juga mental. Dan daripada kepribadian Mus'ab ini, kita kena ingat, dia hanya sekitar umur 20-an ketika Nabi bagi dia tugas-tugas yang besar. Dan dia sanggup ambil tugas tu, dan dia tabah, dia melalui semua kegagalan tu, dan diatasi sehingga dia menjadi orang yang nanti pada hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan lihat pada timbangan dia, kota Madinah tu ada sebagai hasil usaha kerja dia. Suatu hari ini, kita dalam suasana hari ini, kita kena kuatkan, kena faham hidup ni maraton. Hidup ni bukan sprint. Kalau tak dapat dalam setahun ni, sabar, mungkin dapat dalam tahun yang ke-10 nanti. Mungkin ada benda yang kita nak propose kat orang, orang tak terima, orang kata idea kau ni macam budak-budak. Sabar, ambil masa untuk belajar. Jangan rasa macam kita dah tahu semua benda pasal dunia ni. Kita baru nak belajar, sabar. Bila orang tegur, terima teguran tu. Melainkan memang ada perkara-perkara yang kita perlu lawan, kezaliman. Pada ketika itu kita lawan. Tapi kalau benda-benda biasa, kat office, kat rumah, mak ayah tegur, kena kuat sikit, kena cekal. Kerana kecekalan ini adalah aset untuk membina kepribadian seorang pemimpin. Nak jadi pemimpin masa depan, waktu muda-muda ni kena kuat. Jangan senang koyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.